Assalamualaikum. Boleh dengar tak suara madam? Salam madam. Syazrin ni tadi kan buat meeting sendiri. Saya salah tekan lah. Okay, ada berapa orang je ni? Tadi yang minta permission madam seorang je tak dapat masuk kelas.
So macam mana dengan kelas-kelas lain dah guna Teams tu okey tak? Selesa? Okey, sambil tunggu tu. Alright, semua nampak tak skrin? Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning. So today kita akan proceed our last chapter in human system, which is renal system. Alright. So basically renal system ni dia tak banyak pun, slide dia ada 32. And as a madam highlight from our beginning class, kita mesti wajib untuk ambil tahu dia punya function, anatomy and physiology dan juga dia punya application. Yang tu je basic yang you kena tahu di dalam human system. So renal system ni melibatkan organ manusia yang dipanggil, yang nampak, you nampak macam ni, nampak seperti kacang, iaitu kita panggil dia sebagai kidney. Right. So this one is topic outline. So you have to know the structure and function of renal, basic physiological mechanism of renal regulation, renal instrumentation and related measurement system. Alright. So after complete this unit, apa yang you patut tahu? Sepatutnya you kena tahu 3 benda ni. Kalau you tak tahu, you boleh tanya madam atau kita boleh buat latihan sama-sama lah. The first thing is you have to know to sketch and name the structure or anatomy of renal system. So kalau you perasan dekat setiap chapter mesti ada melibatkan sketching and labeling. So di akhir unit atau di akhir pembelajaran human system, supposedly all students should know how to sketch and name or label. And then the second one is you know how to describe
the interrelationship of structure and function of renal system. You know how to describe what is the function of kidney, what is the function of the capsule walnut. Later you will see in this chapter. Alright, and the last one you should know to describe several of control mechanism in range of physiological process, as in the fluid, electrolyte and acid base balancing regulating mechanism. So far di dalam human system you akan jumpa setiap part yang you pergi semuanya akan melibatkan liquid ataupun fluid. Okey, lagi you akan nampak melibatkan ion atau kita panggil electrolyte. Last kali baru you akan nampak setiap unit, setiap chapter di dalam badan manusia akan related to acid base balance. So acid base ni kita dah pernah tengok sebelum ni di dalam digestive system. Okay, this is the structure and function of renal. So if you can see here, okay, renal ni berada betul-betul di bahagian pinggang. Sebab tu dia kata ni namanya dalam bahasa Melayu kita panggil dia buah pinggang. So renal ataupun kidney is the primary organ of the urinary system. When we say urinary system, automatically we can relate the organ is the kidney. The organ that filter the blood. So the main function of kidney is to filter the blood, remove the waste and excrete the waste in the urine. The organ that perform the function of the urinary system. So kalau tak ada buah pinggang, if there is no kidney, so tak adalah urinary system di dalam badan manusia. You hanya boleh berkumur dengan cara berpeluh sahaja. You tak boleh kencing pun. Alright? A dual fibrous connective tissue renal capsule closely envelop each kidney and provide support for soft tissue that is inside. Alright. Okay, in the adult, di kalangan manusia dewasa, each kidney approximately 3 cm thick, 6 cm wide and 12 cm long. So tak berapa besar sangat lah, kan? Bolehlah dikatakan sebesar genggaman tangan ke. Tapi selalunya genggaman tangan ni represent our heart ataupun jantung. So roughly being shaped with identification called the hilum on the medial side. The urethra and renal vein leave the kidney and the renal artery enters the kidney at the hilum. So ini adalah 3 major part of kidney yang kita wajib tahu. First you kena tahu there is a renal cortex. Okay, renal cortex ni dekat mana kalau dekat dalam bahagian ni? Dia the outer layer ni dekat luar, kalau you nampak ada sedikit dinding tebal, that one is a renal cortex. And then renal medulla. Medulla kalau you ingat kita dah pernah tengok dah dekat dalam brain kan. A darker reddish brown region. Di kawasan merah yang paling gelap sekali di dalam buah pinggang, yang ini kita panggil dia medulla. Okay, yang luar ni kita panggil dia cortex. Renal cortex yang paling gelap merah ni renal medulla, and lastly the renal pelvis. The central region betul-betul berada di tengah-tengah. Okay, central region of the kidney and continues with the ureter. Dia akan bersama dengan kita punya ureter. Ureter ni selalu apa? Selalu tempat you nak membuang air kencing Okay, so ada 3 major part. Yang dekat luar, yang paling luar cortex, yang dalam ialah medulla, and the center part is the pelvis. Alright, so filter function dia, okay. To filter blood plasma, separate waste, return useful material to the blood and eliminate the waste. The function of renal ni untuk pengetahuan semua orang tahu tapi kita tak tahu secara detail. Okay, you dah belajar digestive system kan, sampai start daripada mulut sampai membawa kepada you punya anal kan, anus tempat keluarnya najis. So dekat setiap step you perasan ada ascending dengan decrease yang descending tu, di mana ada certain part dia sedut ataupun dia serap, dia absorb the nutrient, ada certain part dia tak absorb apa-apa. Jadi dekat setiap benda yang kita ambil ataupun pemakanan yang kita ambil,
Okey, ada nutrien yang diperlukan oleh badan tetapi terlepas diabsorb di kawasan-kawasan yang tertentu. Contohnya dalam digestive system dia terlepas untuk absorb. Yang itu kita panggil useful material. Terlepas, so useful material ni akan pergi kepada kidney. So di sini again kidney ni akan dia absorb balik. Oh, this one is kita punya keperluan. Ni memang body manusia memang perlu. Jadi dekat kidney lah tempat paling last sekali kita absorb nutrien yang berguna di dalam setiap pengambilan makanan yang kita ambil. Okey. Selain daripada tu, useful material ni juga diserap di dalam darah. Okey, darah kita mengalir makanan dah masuk dalam badan dan dia akhirnya akan menjadi molekul-molekul kecil dan penetrate kat dalam you punya blood cell. Sebab blood cell ni dia akan membawa oksigen, dia carry out all the nutrient. So dalam darah ni juga ada nutrien yang diperlukan. So function of your kidney is also to return the useful material yang hampir kita nak buang kembali ke badan semula ataupun masuk semula ke dalam darah. And lastly, the function of your kidney is to eliminate the waste. So anything yang kita tak perlukan selain dia keluar sebagai najis, dia juga dikeluarkan sebagai dalam bentuk air kencing, okay, urinary. Let's say badan you terlebih air sekalipun, apa yang akan dibuat? You punya antibody dalam badan ataupun you punya sistem, human system you dari segi urinary, cardio, respiratory, all 9 system yang kita dah belajar ni dia akan relate to each other and lebihan air akan dibuang. So sebab tu ia akan jadi contoh masa kita belajar kat chapter 1 ada homeostasis. Okay, to balance kan. Okay, bila you berada di kawasan yang sangat sejuk, suddenly manusia ni you akan rasa sangat-sangat cold, you feel very cold and you rasa nak pergi buang air kecil. Sentiasa kerap buang. Okay, yang itu dia relate dengan you punya kidney juga. Alright. Then function untuk kidney juga to regulate blood volume and osmolarity. So blood volume, jumlah darah juga turut dipengaruhi oleh buah pinggang you. So di kidney ada 3 hormon yang terhasil. Yang pertama we have renin, and then we have erythropoietin, and we have calcitrol. Okay, next the function is to regulate acid-base balance of the body fluid and detoxify superoxide free radicals and drug. So selalunya kalau you perasan, you pernah dengar tak ada term dia cakap kita tak boleh mengambil tablet berlebihan sebab dia akan efek kepada buah pinggang. Ataupun kita tak boleh ambil any solution ataupun fluid yang berkonsentrat yang sangat pekat. Kalau ambil pun kena ambil dalam jumlah yang sedikit. If not dia akan menyebabkan buah pinggang kita rosak. Okey, ini antara term-term yang kita boleh relate dengan renal system sebabnya fungsi renal juga untuk detox, membuang toksin. Untuk make sure semua darah yang ada dalam badan dalam keadaan detox, tiada toksin, selamat, yang tidak membelit, yang tidak menyebabkan badan kita beracun. Okey, kalau you boleh relate dengan keadaan patient di hospital. Patient admit hospital sebab apa? Sebab kegagalan buah pinggang dia tiba-tiba dia boleh meninggal. Sebab apa? Bila buah pinggang itu tiba-tiba gagal untuk berfungsi, maka dia akan menyebabkan seluruh badan patient tersebut keracunan dan dia boleh membunuh patient sendiri. Okay, sebab tu organ seperti jantung, buah pinggang ni you kena jaga betul-betul. Okay. Jumlah ataupun kadar pesakit buah pinggang di Malaysia setiap tahun meningkat sebanyak 30,000 orang. Disebabkan apa? Satu, gaya hidup. Okay, gaya hidup. Contoh you minum air bikarbonat kan, air bergas. You makan benda-benda manis, sweet, cake ataupun you makan street food. Okay, itu semua benda boleh menyebabkan kegagalan buah pinggang. Okay, this is kita boleh tengok structure and function renal. Ni function nephron. Apa yang trigger, apa yang menggerakkan buah pinggang? Buah pinggang tak boleh bergerak dari satu part ke satu part. Tapi you boleh nampak buah pinggang tu dia boleh menghasilkan dia punya output saja. Output dia ialah air kencing. So apa yang menyebabkan air kencing tu terhasil? So each kidney contain over 1 million function units called nephron. Alright. Nephron ni dia ada di kidney. So a nephron ada 2 part. Satu kita panggil renal cap.
renal corpuscle dan satu lagi renal tubule. Okay, this one is a renal nephron punya apa kita panggil gambar rajah, dia punya cross section. Okay, this is renal and this is nephron. Nephron ni ialah jaringan capillary lah kita panggil, tapi kalau di kini kita tak panggil capillary, kita panggil nephron. So kalau you perasan nephron ni, okay, you nampak akhir sekali dekat bahagian bawah kini ada warna merah dan warna biru. Okay, warna merah dan warna biru ini adalah tempat di mana sama juga dekat jantung, ada darah oksigen masuk, ada darah terdioksigen keluar. So tapi dekat kini satu darah yang raw, satu lagi darah yang telah difilter. Raw ni yang direct daripada badan, yang kita tak return lagi dekat badan semua kan. Ni direct lepas makan, lepas apa yang dah ada toksin. So bila dia masuk dalam buah pinggang ni akan filter. Okay, bila dia dah filter maksudnya dia dah ditoksin, dibuang semua toksin, darah yang bersih akan kembali semula ke dalam sistem badan manusia. Alright. So yang ini ialah apa yang berlaku bila kita zoom ini, you nampak besar. Okay, ni kita zoom kali pertama. Bila you zoom betul-betul nephron, apa you nampak? Yang you akan nampak yang ini. Ini yang berlaku dekat setiap nephron yang ada dekat dalam buah pinggang ya. So this one represent one nephron. Sedangkan dekat kidney kita terdiri daripada banyak sangat nephron. So bila kita zoom in, betul-betul hanya fokus pada satu nephron, you akan nampak ada liku ni lah. Okay, ni filter of blood. Okay, ni bentuk ini kena ingat, structure ni kena ingat. At least you know how to sketch this type of nephron. Okay, yang ini ialah nephron. So then kita ada renal corpuscle. So renal corpuscle ini berada di mana? Kalau kita tengok, dia masih berada di dalam nephron, tetapi dekat part ni glomerulus. So glomerulus terdiri daripada jaringan-jaringan Bowman capsule. Okey, yang ni kita panggil renal corpuscle. Alright, kalau kita zoom in, you akan nampak yang ni. Oh, dekat sini dalam nephron dia still ada perbezaan, the different shade of color. Cuma kalau you tengok exactly dekat dalam badan, you tak akan nampak merah dan biru. You akan nampak merah sahaja. Okay, yang ini for illustration, untuk kita membezakan mana darah yang bersih, mana darah yang kotor. Okay, so this one yang berlaku dekat dalam renal corpuscle. Next, kita ada renal tubule. Kalau renal tubule ni dekat mana? You tengok dekat nephron ada satu part lagi iaitu tubule. So tubule ni ialah checkpoint terakhir sebelum toksin dikeluarkan seluruhnya menjadi air kencing. Right? So dekat renal tubule ni, dekat sinilah ada Henle loop. Kita nampak ni macam serabut je. Bila kita tengok kepada nephron, simple je bentuk dia. Tapi bila you zoom in, okay, yang inilah terdirinya. Apa yang motor unit yang ada di dalam renal tubule. Okay, so ni ialah glomerulus. Okay, glomerulus. Kalau dekat bahagian nephron tadi, part yang kedua. So consists of cluster of capillary that called glomerulus surrounded by a double layer epithelial cup. You akan nampak kalau glomerulus ni dia berbentuk seperti bulatan. Okay. So blood enter the glomerulus through an afferent arteriole. Yang ni kalau you ingat lah, kita dah belajar dalam CNS, PNS kan. Afferent, efferent, motor neuron. Okay, yang kita belajar chapter 1, chapter 2 apply to whole body. Right. So as the blood is filtered, the filtrate enter the glomerular capsule which is continuous with the renal tubule. So bila dia dah filter, mana yang dia ambil, yang perlu disimpan, dia simpan, yang perlu dibuang, dia terus pergi kepada tubule capsule tadi. So kita ada Henle tubule. Alright, so yang ni kita panggil renal tubule. Renal tubule ni dia carry blood away from glomerulus. Dia ada 3 region, satu proximal, satu nephron loop, satu lagi distal convoluted tubule. Okey, daripada glomerulus
Okay, hasilnya tadi dia akan next to kepada kita punya renal tubule. So dekat renal tubule dia ada proximal, nephron loop dan distal. Okay, selalu soalan dia akan tanya dekat sini lah. Okay, what is actually happen in the renal tubule? What is the process during renal tubule punya detoxing? So kita kena ingat dekat renal tubule dia highly coiled. Highly coiled maksudnya dia terlalu banyak jaringan-jaringan nephron tu. Okay, the site of reabsorption, dia menyerap semula substances. Okay, substances tu ialah sejenis cecair dalam badan lah, sama ada cecair tu mungkin boleh jadi kita punya electrolyte, boleh jadi kita punya air ataupun you punya apa tadi chemistry punya part iaitu glucose, sucrose dan sebagainya, iaitu juga disedut ataupun diserap semula di bahagian sini. Okay, last part sebelum buang. Okay, macam kita, kalau medium kemas sekali tengok terus buang, tapi Allah jadikan badan manusia ni cantik sehingga titisan terakhir benda yang paling berguna mesti disimpan. Okay, nutritional important substances, yang ni antaranya yang diserap semula, glucose, small protein. Small protein tu penting lah untuk membantu you untuk makan, untuk mendigest makanan, untuk mencernakan makanan. Dan di sini juga ada berlaku reabsorption of water and chloride using passive transport osmosis. Okay, untuk air yang berlebihan memang dia akan buang, tetapi kalau badan tu dia react, dia kata masih kekurangan 1% air, jadi air yang dibuang dia tak akan buang sepenuhnya, dia akan reabsorb semula. The portion of loop that descend from the proximal. Okay, yang ini bila kita zoom in, you tengok lebih clear. You perasan tak dekat you punya Henle loop of Henle atau Henle loop ni, dia ada two part. The first one, selepas daripada Bowman capsule ni, dia dipanggil descending, menurun. Descending limb. Lepas tu selepas dia lepas je loop ni, dia dipanggil ascending. Okay, so dekat sini, descending limb at the part send back toward cortex. The filtrate concentrate when the water is low by the surface. Maksudnya dekat descending limb dia akan absorb semua air yang diperlukan. Dekat ascending limb dia akan melepaskan air atau release air yang tidak diperlukan dalam badan. Okey, tengok ni. Perbezaan descending loop dan ascending loop. You nampak ni? Okey. Oh, ni gambar rajah ni, kalau kita zoom in, you tengok ada H2O diabsorb semula, descending kan. Air ni ialah cecair yang kita dah nak buang ni. Tapi dekat Henle loop dia tengok air ni masih diperlukan. Jadi di dalam waste tersebut sekiranya ada air, dia akan diabsorb semula oleh badan. Bila pergi ke ascending loop pula, dia akan tengok kepada kita punya electrolyte, NaCl. Kalau ada NaCl, dia akan diabsorb masuk. Yang warna merah ni tandanya apa? Dia aktif. Aktif apa tu? Merah tak nampak pula. Nanti kita tengok semula. Okey, perbezaan descending loop and ascending loop. Descending menurun dia ialah thin segment. Sangat-sangat nipis je. Okey, highly permeable to water, sebab tu water dia boleh diabsorb. Okay, highly permeable to water tapi not soluble. Soluble ni macam you tengok dalam gambar rajah NaCl tu lah. Okay, dia reabsorb water. Dia menabsorb semula water and small amount of substance seperti sodium chloride, sulfate dan urea. Kalau ascending loop, dia thick segment. Kalau you tengok size pun you nampak size dia lagi besar. Maksudnya dinding dia lagi tebal. Highly permeable to solid. Okay, but not to water. So sebab tu dekat sini you tak nampak air pun. Sebab air dia tak boleh penetrate, dia tak boleh masuk pun. Ataupun keluar daripada ascending loop. Last sekali dia reabsorb sodium. Dekat sini dia hanya menyerap semula sodium, chloride dan bicarbonate. Okay, yang ni you kena tengok penting Yang ini yang berlaku dekat dalam kita punya Henle tubule ataupun renal tubule. Okay, ni blood flow. So this is the whole process. Kalau you perasan, ada renal artery. Saya madam tukar
dia punya ni. How I want to register. Nampak. Okay. Blood flow start daripada renal artery, baru dia pergi kepada segmented artery, intravenous artery, 4, aorta artery. Yang ni proses. Kalau dia tanya proses, the blood explain or describe the blood flow during at the location of renal, the whole process. Can you describe the process of blood flow at renal urinary system? So you kena start daripada yang ni gambar raja dia, ini jawapan dia lah. So you must start with renal artery, last kali pergi kepada inferior vena cava. See? Nampak related to your cardiovascular system. Basic physiology mechanism of renal regulation. Yang ni kita kena tengok regulation dia, basic saja. Okey, terhasilnya air kencing. The works of kidney performed by the nephron is to maintain. Kenapa kita kena kencing? Kenapa kita kena ada kidney? Okay, to maintain the volume of composition of body fluid. Okay, kandungan, untuk maintain kandungan cecair dalam badan. To regulate the pH of the blood and to remove waste product from the blood. The result of this work is the formation of urine. Jadi hasil ini ataupun proses ini ialah kita panggil urine formation ataupun penghasilan air kencing. As urine is excreted to the outside of the body, it carries with it waste, excess water and excess electrolyte. At the same time, the kidney conserve other electrolyte to maintain appropriate balance. Okay, last sekali lah ni, last choice. Sebelum kita membazir, last choice kidney ni akan filter what is really body you perlukan, dia akan simpan, yang tak perlu dia buang. So the formation of urine, dia ada 3 basic step. Pertama, glomerular filtration. Penapisan berlaku di glomerular ni, yang bulat tadi. Lepas tu berlakunya reabsorption, penyerapan semula di bahagian you punya tubular ataupun dekat loop. And then secretion, last sekali ialah secretion. So ini ialah 3 step urine formation. Okay, blood plasma move across the filtration membrane in a renal corpuscle and enter the glomerular capsule. The filtration membrane consists of the capillary. So yang ini dia nak cerita darah ataupun ialah darah you masuk dekat dalam bahagian glomerulus. So dekat glomerulus ni dia akan filter apa yang perlu sahaja. Okay, afferent arterial blood flow dekat sini dia akan tapis lah. Sebelum kita pergi ke next step is tubular reabsorption. Okay, yang ni you punya glomerular. Yang ini ialah you punya salur darah yang attach dengan buah pinggang tadi tu kan, glomerular. So kalau you tengok ada berlakunya filtration dekat dalam darah ni, dia akan filtrate lah. Okay, Bowman capsule, filtrate yang tak perlu sahaja. Yang warna biru ni plasma and small molecule. Plasma and small molecule tak perlu, dia akan filtrate, tarik keluar. Yang blood cell and large molecule ni dia akan maintain. Alright. So the fluid and small solid that flow from the glomerulus of the capsular space and enter the capsule hanya benda ni je yang boleh masuk dalam kapsul. Yang pertama air, yang kedua ion, yang ketiga nitrogenous waste, organic molecule, drug and poison. Yang ini yang akan diserap ataupun yang boleh filter dekat sini. Yang lain dia tak akan buat. Okay. So ke 5 benda ni you ingat ya. Ada 5 benda je yang boleh enter you punya glomerulus. Air, ion, drug, organic molecule, nitrogenous waste. So, this one. Ni tubular reabsorption. The first process change the volume and composition and filtrate. So sini tadi dia dah tapis kan, ada 5 benda je ada dekat sini. Kan? Ada air. Ada apa benda lagi? Lagi 4. Ion. Air lagi. Yang kedua apa lagi? Ion lagi.
Organik molekul. Organic nutrient lagi? Organic molekul lagi? Drug. Drug. Okey, lagi last sekali satu lagi. Nitrogenous waste. So, kalau you perasan hanya benda tu je you boleh nampak dekat seterusnya, saluran dekat dia punya pathway yang seterusnya. Selain dari 5 benda tu you tak akan jumpa kat dalam ni. Alright, itu fungsi yang first tadi, glomerulus. Sebelum dia pergi kepada tubular reabsorption. So about 65% of reabsorption takes place in a proximal. Proximal yang first step dekat dalam tubule dia. Okay. Dia 65% akan disedut dekat proximal, 15% dekat nephron loop, 19% lagi dekat distal convolute. Kan? Kalau you ingat tadi Madam ada cerita tentang loop, dia ada 3 part, proximal, nephron loop dengan distal. So dekat setiap ni dia ada percentage yang dia reabsorb, 65, 15 dan 19. So most of solute are reabsorbed by active transport mechanism. Sebab tu active transport kalau kita tengok previous gambar, dia dekat bahagian ascending loop. Active transport berada di ascending loop yang mana dinding dia lagi tebal lah. Okay. Water reabsorbed by osmosis in all part of the tubule except in ascending limb of the loop. So water dia akan di-reabsorb semula ke dalam darah melalui dekat semua bahagian ni dia di-reabsorb, kecuali dekat ascending saja dia tidak di-reabsorb. Sebab apa? Kat situ ada active transport. Active transport dia tak boleh terima kehadiran air. Okey, last sekali kita pergi kepada tubular secretion. Ni yang last sekali. The final process of the formation sebelum you tengok, sebelum dia jadi urea. Urea tu air kencing lah. So tubular secretion, the final process in the formation of urine, the transport of molecule and ion into filtrate. Most of these substance waste product of cellular metabolism that become toxic allowed to accumulate in the body. Mana yang menyebabkan toksik itu semua akan dibuang menjadi air kencing. Okay, so the tubular secretion of hydrogen ion plays an important role in regulating the pH of the blood. So pH blood sebelum ni kita tahu 7.7 ialah pH yang mana? 7.7 tu neutral ke tak? So you kena tengok. Okay, you tengok sini dia dah bagi tahu between 7.37 to 7.45 itu ialah pH bagi darah kan. Kalau you dapat terlalu rendah dia akan jadi alkaline ke acidosis. So you kena ingat pH. Kalau pH makin rendah dia bersifat alkali ataupun asid. Kalau pH makin tinggi alkali atau asid. You kena tahu beza dua benda tu. Okey, yang ini antidiuretic hormone ADH. Kita pernah jumpa ni dekat chapter 3 dalam apa nama tajuk tu? Endocrine system. So antidiuretic hormone ni dia made by special nerve. Okay, dia dihasilkan oleh special nerve yang hanya dijumpa di brain, iaitu di bahagian hypothalamus. Alright. So antidiuretic hormone ni fungsi dia ialah untuk apa? Untuk control blood pressure by acting the kidney and the blood vessel. Jadi ADH tak ada siapa kan? Okey, antidiuretic hormone ni dia dihasilkan di kita punya hypothalamus. Okey, hypothalamus, tapi function dia lebih kepada tekanan darah yang melibatkan buah pinggang yang ada reaction dekat buah pinggang dan juga blood vessel. Okey, makes the distal convoluted tubule and collecting duct more permeable to water. So ADH ni juga menyebabkan kita punya karakteristik of convoluted tubule ni dia jadi lebih permeable to water. Okay, bila adanya ADH. So ni, when ADH is present, bila adanya atau when the ADH existing dekat dalam sistem, apa yang berjadi? Bila adanya ADH, lebih banyaklah air itu akan di-reabsorb semula. Okay, and then dia akan reduce the volume of urine and make it more concentrate. So kalau you perasan, kalau air kencing you pekat, kuning tu kurang air. Okey, sebab apa kurang air? Dia telah air yang sepatutnya dikeluarkan tadi telah di-reabsorb semula oleh badan.
Water is conserved in the body. Bila tak ada ADH, apa yang berlaku? The tubule are less permeable to water. Bila dia less permeable to water, so tak adalah air yang akan diserap semula ke dalam badan. So large quantity of dilute urine and water is lost from body. Sebab tu kita akan kehilangan air banyak lah. Macam contoh you kencing banyak, tiba-tiba 1 gallon air keluar. You kencing 1 gallon air dan air tu berwarna jernih. Okay, itu maksudnya ADH you tak dihasilkan dengan baik lah dekat hypothalamus. So apa dia mesin yang sangat sesuai bagi penyakit-penyakit yang menghadapi masalah buah pinggang? So when we relate to the biomedical equipment, we can say that renal ataupun renal system or urinary system are directly related to dialysis machine. Okay. This is the main instrument that used to cater disease of kidney. So renal instrumentation ialah kidney, ialah dialysis machine. Dialysis machine, madam boleh cakap kat sini, bahasa pasar dia ialah dialysis machine ni ialah mesin untuk mencuci darah. Dia cuci darah tau. Kalau you jumpa nenek-nenek tu sembang, nenek nak pergi cuci buah pinggang. Salah lah, dia tak cuci buah pinggang. Buah pinggang tu memang dekat badan tu tak boleh buat apa-apa dah. Biar je buah pinggang tu sebab dia dah tak boleh fungsi. Maksudnya buah pinggang tak boleh berfungsi itulah ialah buah pinggang tu dia tak boleh filter segala toksin menyebabkan badan you ataupun siapa pesakit buah pinggang ni, badan dia mostly darah dia ialah dah banyak toksin dan boleh menyebabkan keracunan dalam badan. Sebab tu dinasihatkan kegagalan buah pinggang menjalani rawatan dialisis atau menjalani organ pemindahan organ. Okey, dia kena tukar buah pinggang kepada buah pinggang yang baru. Buah pinggang baru tu mesti ada penderma. Kita tak boleh create lagi belum ada teknologi untuk menghasilkan buah pinggang yang sama fungsi dengan yang asal. So dia kena ada penderma ataupun kalau tak ada penderma dia kena buat dialisis. So inilah kalau siapa pernah tengok yang warna merah ni. Okey, yang ini kita panggil dia sebagai dialyzer. So dialyzer ni lah, kalau dekat mesin, dialyzer ni lah menjalankan fungsi buah pinggang you. Dekat sini lah berlakunya penapisan segala toksin tadi. Okay. It does not restore the renal function. Dia tak restore renal function or promote healing of the kidney but restore reasonable state. Dia tak ganti buah pinggang you tapi dia cuma nak pastikan reasonable state untuk kita punya kesihatan, tahap kesihatan manusia. Okay, so yang ini yang berlaku kalau you nanti kalau nak belajar mesin ni secara detail, bolehlah tukar program ke terapeutik, nanti madam boleh ajar yang ni lah. Alright, okay, ni dialyzer tadi berlakunya ultrafiltration, so RO water, acetate dan bicarb, ni sebagainya lah. Ni dia punya block diagram untuk mesin tersebut. So dia jangan confuse, yang ni tak pot, tak payah pot tak apa. You cuma tahu mesin ni function dia untuk dialysis. Tu dah okey, function dia untuk kidney okey. Yang penting you fokus kepada structure, physiology and anatomy kita punya organ-organ yang dah ajar tadi. Okey, selain daripada tu, selain dialysis, mesin dialysis ada juga mesin lain yang kita panggil urine analyzer. So urine analyzer ni device untuk clinical setting to perform automatic urine test. Kita nak buat urine test lah. Kita nak tengok dalam urine you ada apa-apa. So ni lah device-nya. You cuma tahu, bila cakap buat urine test lah. You hanya tahu membekalkan you punya urea saja kepada doktor. Tapi macam mana doktor tu nak check apa kandungan urine? Inilah mesin yang dia buat. Urine analyzer. Okay. So dalam urine analyzer kita ada juga menggunakan ni. Kita panggil UTIs lah. Urinary tract infection ni. Ada kalau kata let's say ada batu karang ke apa kan. Macam kertas litmus kan, dia ada pH kan. So sama macam urine analyzer, just still ada kertas ni untuk check. Kalau you ada batu karang ataupun kencing you tak cantik, macam tadi kita cakap ADH you tak berapa okey, menyebabkan sometimes bila ADH terlalu lebih, air terlalu banyak diserap, urea you akan jadi pekat dan kuning. Okay, yang tu pun boleh detect kat sini. Inilah cara dia. Doktor rendam kertas ni tadi dekat dalam urine yang you bagi, lepas baru masuk kat mesin tadi. Mesin yang ni bukan you letak air kencing dalam ni. You kencing, doktor letak air kencing sini. Tidak. Kalau you nampak sini ada slot.
untuk kertas kan. Kertas yang detector tadi tu dia akan celup dan letak dekat dalam mesin. So dia letak, barulah mesin ni akan keluarkan result. So yang ni ialah dia punya indikator. Ketone ni kandungan kalau let's say you dehydrate ketone. Kalau ketone tinggi maksudnya kandungan air dalam badan you sangat-sangat rendah. Ada possible macam mana kandungan air dalam rendah, sama ada you muntah kerap, you berak kerap, you cerit-berit kerap, kencing kerap. Menyebabkan you jadi dehydrated. Okey, itu sahaja untuk hari ni. Ada soalan tak? Tak ada kot. Tunggu soalan final test 2 je lah ya. Okay, on camera lah. Menda nak ambil gambar. Tak nak on camera ke? Aina bagi madam tengok langit ke? Tengok atap dinding, ceiling ke? Hai Ama. Cepatlah balik college. Mana Hanan? Fatin pun tak ada. Dr. Gather Mode pun ada berapa je student madam? 2 ketul je. Okey lah. Macam tak ramai je tu. Sebab tak ramai jadi skrinnya jadi besar sangat. Okay, so thank you kelas. Kita jumpa sehingga diberitahu ya. Minta maaf kalau ada salah dan silap, kekurangan dari pihak madam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, madam. Madam.